Assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam, good morning. Okay, so before we start, okay, I have recorded this lab, then I will share this. Okay. Sementara nak tunggu kan, cuba tengok. Dengar tak? How do you feel about math? I'm not good at math. I just don't get it. It makes me kind of feel uncomfortable. When I get called on in math class, I feel scared because I'm afraid I'm going to mess up the problem. My brain just... Dengar tak sebelum tu? Dengar. Okay, saya ulang balik lah ya. How do you feel about math? I'm not good at math. I just don't get it. It makes me kind of feel uncomfortable. When I get called on in math class, I feel scared because I'm afraid I'm going to mess up the problem. My brain just doesn't think anymore. It doesn't think straight. I just feel like, okay, what do I do? I have no idea what to do. Math makes me feel stupid. Scared that I would answer wrong or get laughed at. I'll never be able to do this. Scene 16, take 1, marker. I'm still learning who I am, but I'm good at forming my idea of my own potential. And if I think I can't be good at math, I won't be. But math is everywhere. Math is a basic life skill. Without math, I could get left behind. So help me know that limits don't exist. That math isn't beyond my reach. And my potential can take me anywhere. That with hard work and the right mindset, I can grow. Because math esteem is self-esteem. With math, I can be a fashion designer, a doctor, a computer programmer, a wildlife biologist. A teacher. With math, I can be anything. So click the link, take the pledge, and find out how you can implement growth mindset strategies to improve your students' math esteem. So I can have a fighting chance To become who I want to be. Okay. Another one video sementara while waiting for others. Yang ni saya tak pasti dapat dengar ke tidak. Tapi still can read the caption there. Question to you today is, what do you practice? Do you practice? Because what you practice, you will get good at. What do you practice? Practice joy in your life. You practice peace in your life. You practice happiness in your life. You practice a lot of complaining. Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it that you will find fault with everything. Even when there's no fault. And blame it in us. You, being an expert, will see it. What do you practice? You practice anger. If you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it at the most trivial thing. Trivial. Like angry. You practice being worried. If you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you. So I propose, this is true that it's a question of practice, and I propose to practice joy. Okay.
Itu saja yang dalam video tu. Maksudnya sekarang apa yang kamu dapat? Termotivasi tak? Okay. Another one is I want to share this. Nampak tak? Boleh relate tak gambar ni dengan kamu? Nampak. Yelah during Sangat class kan relate. krik je. Tapi bila dah habis thank you semua suara. Kan betul tak? Betul. So saya sebenarnya saya mengalu-alukanlah siapa yang nak share dia punya video. Tak adalah muka saya seorang je. Jadi kawan-kawan pun kenal kamu. Nanti jumpa selisih tengah jalan ke apa ke, still can help, say hi. Okay, betul tak? So ni nama je satu kelas, satu batch tapi tak kenal. Kan? Okay. Okay, so yang tadi tu video yang mula-mula tu saya nak, sebenarnya itu sebagai satu motivasi juga untuk diri saya juga kadang-kadang, sebab kadang-kadang kita ada things that we fear. Maksudnya macam saya, kalau saya in front of saya dah boleh overcome my fear in front of anybody, which is I can talk in front of anybody. Saya dah boleh, tapi macam sebelum kelas pun saya sebenarnya ada sikit gemuruh jugalah, tetapi that's how can I overcome that? Maksudnya kalau kita rasa benda tu sesuatu yang kita niatkan nak sampaikan ilmu, nak bagi orang pandai dan kita nak ajar student kita to be a good one, maksudnya kita niatkan, maksudnya macam tu. Maksudnya macam muka-muka budak-budak tadi pun kamu nampak kan, bila dia cakap the negative side, muka dia macam bawa aura yang macam kalau bila dia cakap pasal positif, automatically we see shine in their face, right? So that's the positive vibe inside that. Then another thing is, please maksudnya kita jadikan rutin kita ialah cakap benda-benda yang baik, macam yang tadi tu lah, yang budak tu dia propose joy. Maksudnya dia propose sesuatu yang happiness, which is if we have problem then we solve it by using our skill, dan kita niatkan yang itu bukan satu stressful for us but it's a learning process. Maksudnya kalau kita ada due date ke, kita banyak sangat assignment yang dalam satu masa serentak, we take it as a positive side, which is nanti kita dah kerja, kita pun akan ada banyak due date macam tu. That's the way how can we overcome that, by using the schedule, the smart schedule yang kita buat. That's how we learn. Maksudnya kita bukan learn about nota yang kita kena belajar, tetapi how can we manage ourselves. Okay, stop complaining. Maksudnya kita, contoh kalau kita dapat result quiz yang teruk, please stop complaining, which is we have to build something positive inside ourselves, which is kata kita boleh buat. Yang ni aku lemah, kenapa? Sebab sebelum ni aku suka bertangguh, macam tu. How to overcome that? After this I will learn, maksudnya I will learn frequently, which is I cannot wait until the last minute, then only then I will study. Yang tu saya kena ubah. Macam tu lah, we get the positive side from that. Right. Okay. So ada apa soalan? Yang itu dah masuk tazkirah ringkas daripada saya. Okay, now berkenaan tutorial kita hari ni, we'll share content for my Yulen. Okay, this is the content for week 3. Week 3 punya content ialah, okay, macam tu lah kita punya pembelajaran ialah kamu akan tengok kat sini. Kalau saya letak tutorial 1, extra on tutorial 1, meaning that we have to discuss this in week 3. Then if you can see this, the link for lecture same as previous lecture, because for this tutorial I will maksudnya I will go more deep and more slowly, so you can catch up with me. Maksudnya kita akan pergi minggu ni punya lecture yang last week, kita pergi 2 minggu. Maksudnya this week we discuss the topic same as
the next week topic. Okay, next week saya akan letak tutorial 1 and extra on tutorial 1 also. Okay, what is tutorial 1? Okay, stop sharing. Share content. What is tutorial 1? Okay, tutorial 1 is the one that I give in the ULearn. Yang ni. And extra tutorial just now is, kalau dapat tengok, dia ialah soalan ni. Maksudnya dia macam nota juga, mula-mula macam soalan saya dekat week 1 tu. Tapi saya nak kamu go through the exercise yang belakang ni. Sesiapa yang buat exercise belakang ni dan dia faham dan dia buat saya punya tutorial juga. Maksudnya dia insyaAllah lah untuk soalan function and graph ni dia dapat full mark. Dia dah faham. Saya dah cover semua dah dekat soalan-soalan tu. Maksudnya dia faham the concept and he know how to get the correct answer, then you get full mark for that. Okay, untuk quiz dengan midterm nantilah. Kalau quiz dengan midterm akan cover topik yang lecture ni. Okay, for that, so now we continue with our tutorial. Ada soalan? Soalan you can interrupt me. Saya. Okay, now what is the value for 1A? Saya go through satu-satu kalau tak ada soalan kita bincang jawapan je. Maksudnya we can state the answer straight away. Okay, our X here. X will be? X equal to negative 2. Less than negative 2. Please make sure careful for this notation. It will change to less. Previously it is greater, right? So it changed to the less than negative 2. Faham kenapa? Tak perlu terangkan? Lagi sekali. Apa? Lagi sekali. Maksudnya kalau yang ni kan nampak tak kat sini, mula dia lebih besar. Lepas tu bila jawapan dia jadi lebih kecil. Tahu kenapa? Negatif. Sebab notation ni mula-mula dia negative 2x greater than 4. Then when we solve this, x dia akan 2 ni pindah belakang kan? Ke kanan kan? Which is dia dah ubah, which is from negative punya simbol dia akan jadi positif kat sini. So this symbol we change it to less than. Dia akan jadi less than what? Negative 2. Faham kenapa dia berubah? Maksudnya kat depan ni kita akan tengok kat sini. Bila dia berubah maksudnya simbol yang ini pun akan turut berubah. Follow. Okay, baik. Syarif. Okay, so now for this, macam mana? B, jawapan dia? 5/4. Okay, so X is less and equal to 5/4. Tak ada masalah Yang ni sebab simbol dia pun dia memang positif and it's positive throughout the process. So tak payah ubah apa-apa simbol ni. Boleh? Okay, for C. Boleh. C. X is 1/3. X2 dia less or greater? Less. No. Greater. No. Sekejap. Dia ke 3. Maksudnya dia less lah. Yang ni kan muncung dekat depan kan. Less and equal to, right? Less and equal to negative 1/3, right? Betul tak? Yes, Saya betul. salah cakap Saya salah cakap Sebab saya pun manusia biasa, ada kesalahan. Betul tak? Okay, so now for this answer will be X is Negatif 6/7. less than negative 6/7. Yang lain senyap-senyap tu buat tak? Okay, we continue with question number 2. Okay, for this question, so it involves modulus. This is the symbol for modulus. Okay, what is the correct answer for this
What is the answer for what 2A? Y is equal to what? Y is equal to 3, right? 3. Betul tak? Betul. Lagi satu? Y equals to Y. negative 3. Y equal to negative 3. We have to consider two situations because when it is modulus, so every number we put inside the modulus, it get the positive number. So we have to consider the negative side dia. Okay, so kalau jawab satu je maksudnya markah dia tak penuh lah. So kalau jawab ada dua jawapan macam ni, markah dia penuh lah. Okay, so now question 2B. So the answer for this is what? T. 2T tambah 5 sama dengan 4. 2T T tambah 5 sama sama juga dengan dengan negatif 4. Oh, negatif 1/2. Okay, negatif 1/2. Dan lagi satu akan dapat apa? Negatif T sama 9/2. sama juga dengan negatif 9/2. Okay, untuk yang ini kita pun kena consider dua keadaan. So in order to solve this, we have to put 2T plus 5 is equal to 4. Another one is 2T plus 5 is equal to what? Negative 4. Negative 4. We have to consider two situations. Okay, this is the first situation and solve for T sama juga dengan berapa? Pindahkan semua. And this is the second situation which is negative value. Pindahkan T semua, tinggalkan T dapat berapa? So jawapannya akan dapat yang ini, betul tak? Dan jawapan nanti akan dapat yang ini. Rearrange this equation to get T sama dengan berapa? Dapatlah negatif 1/2 dan negatif 9/2 untuk yang ini. Boleh? Dengar suara saya dah volume dah tak boleh nak kuat dah. Tadi dah Dengar. Dengar dah tadi. Okay. So sekarang untuk C. Siapa yang belum buat sila buat sekarang sambil-sambil tu. Kita nak tunggu nanti-nanti, kalau tak buat nanti langsung tak buat. Okay, sila buat sekarang. Untuk C ni kita akan dapat dua value of S. Kena consider equation ni sama dengan 9/2 dan lagi satu equation ni sama dengan negatif 9/2. So dapat lebih dua value of S. So value ni ialah apa? Apa nilai dia? Value dia apa? 1/6. 1/6 which is 7/6, right? 7/6. Okay. So another one is 25/6 or 1/6. okay, 25/6. Okay, satu-satu lah. Puan, kalau jawapan tu kan dia boleh ke improper fraction ke kena dia buat dia jadi proper fraction? Kalau saya boleh je dua-dua asalkan maksud dia tercapai. Okey je dua-dua. Okay. Lain kalau soalan macam sebelum ni, dia kalau macam masa kita sekolah pun dia dah ada cakap please write it in proper fraction. Macam tu dia punya soalan kan. Tapi ini soalan dia tak minta pun, so tak apalah, dua-dua saya consider tu boleh. So ada soalan yang lain please interrupt You have to be which is kita kena jadi yang seorang yang berani. Salah pun tak apa. Salah sekarang asalkan masa midterm aku betul lah, macam tu konsepnya. Okay, so now D same as A, right? Which is X is equal to 2 and X is equal to negative 2. okay, negative 2. Okay, so for E for E ni macam mana? Okay, untuk E ni kita macam mana? Sylvie buat macam mana? Saya dapat tak tahulah betul ke tak. Dapat apa?
Sekejap. Saya ada dua jawapan juga kan, betul tak? Dia ada dua. Hmm. Apa yang tak tahu betul ke tak tu jawapannya apa? Satu tu Z lebih apa tu? Lebih kecil daripada 5. Lagi satu? Lagi satu 2/5. Okey, jawapannya salah. Okey, tak apa. Sebenarnya yang ni bila dia ada macam tu, kita kena guna share content yang tadi lah, sorry. Kita kena guna yang ni tau. Okey, ataupun kita kena guna kaedah cuba jaya pun boleh juga. Tetapi yang tadi kita belajar modulus-modulus tu kan, nampak tak yang ni? Okey, untuk yang ni, kita punya rule ialah yang ni lah. Maksudnya bila kita ada modulus, dia sama dengan A, we have to consider two situation, right? X sama dengan A dengan X sama dengan negative A. Positive and negative situation. So, if it is less than A, we have to consider two, which is X tu di tengah-tengah di antara negative A dan A. Dan ini. Bila dia lebih besar daripada A, we have to consider, maksudnya jawapan dia nanti ialah X akan jadi lebih besar daripada A ataupun X tu akan jadi lebih kecil daripada A. Maksudnya yang ni untuk less than A ni jawapannya ialah between two thing. Dekat sini, tengah-tengah. Tetapi bila jawapan dia greater than A, jawapan nanti akan jadi satu benda yang lebih kecil dan lagi satu benda yang akan dapat yang lagi besar daripada satu titik. Macam tu lah, sama ada yang ini atau yang ini. Yang ini akan dapat satu titik di tengah-tengah. Inilah dia punya rule lah. Okay, so kalau kita tengok balik kita punya soalan tadi. Okay, so this is the question. So we have to consider X yang just now tu less than A, right? Sebab dia less than, right? Dia less than. So bila dia less than, then our answer will be A, X tu di tengah-tengah. Negative A and A from the previous rule. Rule ni saya akan letak dekat dalam Ulen je lagi ya. Okay, so now our case here is Z, right? So yang ini tahu ya, misalnya nak tengok rumus ni, kalau yang ni ialah X. So now our consider is Z and our A now will be 1. Okay, so the answer for this is Z over 5 minus 1. Okay, buat dia dalam bentuk yang ini, which is it is less than A, iaitu 1. Ni A kita 1 dan dekat sini less than, but here the formula is less than and equal, so we have to follow the question. Then here will be less than and equal to negative 1. Buat dia dalam bentuk yang ini sama. Faham? Oh, maksudnya tambahlah negatif 1 kat depan. Ya, kita kena consider that situation. Kita kena, dia sebab kita tahu dia modulus, dia ada negative and positive punya situation. Dia boleh terima negative number, dia boleh terima positive number, betul tak? Dan apabila dia dalam bentuk keadaan macam ni, less than and equal, we have to follow this rule. So, here, please solve this. Macam nak selesaikan ni? This is Z This is Z. Solve for Z. Macam mana? Bila pindahkan kat sini, negatif 1 pindah sebelah, make sure yang sebelah sini pun kena tambah 1. Bila pindah yang ini, 5, bahagi, pindah sini darab, dekat sini pun kena darab 5. So finally our Z will be what? 0 dengan 10. Yes, the interval for our Z will be from 0 until negatif ke? Sampai 10. Betul tak? Tambah. Okey. So sekarang kalau nak tahu jawapan kita ni betul ke tak, cubalah masukkan kat sini. Dan dia sentiasa lebih kecil sama dengan 1. Boleh check balik. Boleh.
Ada soalan yang lain? Okay, now our number F. Okay, our number F here, when we are referring to the rule just now, our A, if it is greater than salah. If our unknown X is greater than A, yang sorry asyik je kan. Tak bagus juga tu. Okay, this is X is greater than A. So, macam mana dia punya notation tadi? Maksudnya, X tu, jawapan dia akan sentiasa lebih besar daripada A, or lagi satu jawapan dia, X akan sentiasa lebih kecil daripada negatif A. Okay, so now we have to consider two situation, right? So when it is X, yang kecil saya tak sebelah kiri lah, less than negative A, so then this equation will be 1 minus X less than negative 1. Okay, if the X greater than A, so this question will be 1 minus X is greater than 1. So we consider the plus 1 and negative 1 condition by using this rule. Okay, now solve for this. So we get X sama dengan berapa? We get for the first. 0.2. Okay, yang ini ialah less than. Ini less ke? Ini akan berapa? Greater betul tak? Betul. Dia akan dapat greater than 2. Sebab ini nanti kan notation dia daripada, betul ke? Betul lah kan? Negatif. Okay, notation dia nanti kan negatif. Sebab tu dia tukar jadi positif. Jadi dia kena tukar yang ni. Okay, and this notation will be X is less than. Betul ke? Less than 0. Betul tak? Dua keadaan ni. These two answer. Please correct me if I'm wrong. Okay, finish with question number 2. So, go to the question number 3. This is the question for mathematics modern in form 4 Yang number line system ni. Betul tak? Okay. So now how can we get this equation, equation for A? Dia dah beritahu slope dia negative 1. Slope tu gradient gradient tu ialah M. So M ialah negative 1. Okay, passes through negative 1 until 1. So we know that in a line system, the equation, the general equation is Mx plus C. So here our Y will be negative X plus C because of our M here is negative 1. So how can we solve C here? Macam mana? By entering the coordinate, Doktor. Okay. Masukkan koordinat. Okay, jadi masukkan negative 1 tu dekat X, betul? 1 tu dekat Y. So we solve for C. So the final answer will be what? Y. Number C tu kan dapat nilai berapa? Negative X campur C berapa? Ada siapa dah dapat? C sama yang berapa? Kosong Kosong. So nilai dia ialah Y sama juga dengan negatif X sahaja. Equation dia selesai. Boleh? Boleh? Boleh. Okay, so now for question B has a slope 5/4. Jadi slope ni gradient dia ialah M sama juga dengan negatif 5/4.
4. Okay, so now intercept kita ialah seek y-intercept. So dia dah bagi tahu dah, dia dah senang dah. Dia dah bagi tahu dah nilai C tu berapa. Betul tak y-intercept ni? Maksudnya persilangan y ialah 6. So kita boleh simply write the solution which is -5 over 4x plus 6. This is the final answer for question B. Boleh? Yeah. Okay, so now for question C, how can we get the answer for C? C ialah y-intercept dia x, x-intercept dia -1. So now our M will be what? Cari M dulu. How can we get the N? M. M ialah y2 tolak y1, betul tak? Bahagi dengan x2 tolak x1. Apa dia x2, x1 ni? Titik yang pertama tu, dia kata ni kan? Y2. Kosong ya doktor. Kalau yang Y. Okay, so sekarang kita ada dua titik kat sini. Kalau dia kata intercept y, bermaksud intercept y pada persilangan y. Maksudnya x kita kosong, betul tak? Kosong. 4. Okay, another titik yang kalau intercept x intercept meaning that 1, 0. -1 lah kan tu. Negatif kan tu? -1, -1 dengan kosong. Okay, so kita dah ada dua titik kat sini. So boleh namakanlah, maksudnya kalau yang ini sebagai x2, kalau kat sini ialah x1 y1, yang ini akan jadi x2 y2. Masukkan dalam equation yang ini, akan dapat M sama juga dengan berapa? Siapa dah dapat? Empat. Betul, 4. So sekarang dia dah bagi tahu y-intercept kita 4 kan. So kita dah tahu dah nilai C kita, so tak payah cari lagi. So sekarang dah kat situ y sama juga 4 x campur 4. Betul? Selesai untuk C. Kalau dapat macam ni kan SPM dah boleh memang dapat A pun kan semua. Untuk matematik moden kan. InsyaAllah. Ya betul. Oh ya betul. Dah dapat dah. InsyaAllah ini benda dah lepas. Okay. So now for D. Macam mana? Macam mana kita nak dapatkan yang line yang lalu kat titik 5 -1 dan dia parallel. Parallel bermaksud dia selari. Maksudnya titik ni selari. Selari bermaksud nilai M dia sama. Betul tak? Slope dia sama. Betul. So what is the value for M here? M dia sama yang berapa kat sini? 2. Rearrange this equation. Betul ke 2? Pindahkan semua, jadikan Y sebagai perkara rumus. Okey. Pindahkan semua. Y tak boleh ada 5 kat depan. 2/5. 2/5 kan negatif kat situ? Negatif. Okey, kat situ dia akan jadi negatif 2/5. So sekarang kita dah dapat equation M. So kita nak selesaikan dia, kita kena cari titik C dekat sini. Masukkan titik yang ini dalam persamaan. Y sama juga dengan negatif 2/5 X. Masukkan nilai Y negatif 1, X 5. Lepas tu selesaikan untuk C dekat sini. So apa nilai C dekat sini? Siapa dapat? Satu. Nilai C dia ialah 1. Betul? Okey. Yang itu. Untuk E? Apa dia dapat E?
So siapa yang dapat E? Perpendicular tu apa? Perpendicular tu apa? Perpendicular tu serenjang. Maksudnya macam ni. Dia akan, satu ni ialah titik yang dia bagi 6x tu. Dan yang ini ialah titik yang kita nak cari. Titik yang, equation yang ini untuk satu yang ini. Nilai ni. Maksudnya dia perpendicular. Maksudnya dia bersilang. Maksudnya kat sini ada sudut tepat. Macam tu. Kalau dia sudut tepat, bermaksud macam mana? Okey, kalau macam contohnya soalan ni, kita bagi soalan ni macam ni. Passing through, kita letak soalan ni ada 4 dengan 10. Dia melalui 4.4 dengan 10 dan dia berserenjang dengan equation yang ni. Kalau dia berserenjang bermaksud nilai M dia berapa? Tongkat terbalik, negatif lah. Dia jadi positif. Maksudnya dia kena ada M1 darab M2 sama juga dengan negatif 1, betul? Sekarang M yang ni berapa mula-mula ni? Yang ni. Rearrange this equation. Get M sama dengan berapa? Mula-mula M dia tu 2. Okey, 2 kan betul? Maksudnya, lepas tu kita akan dapat M2 kita ialah dia tunggal terbalik yang tadi tu lah. Maksudnya, kalau dia serenjang bermaksud darab 2 dia kita akan dapat negatif 1. So, M yang kedua ialah negatif 1/2. Okey, so sekarang untuk yang ni, macam mana kita nak selesaikan? Kita dah dapat nilai M dia dah. So, kalau nilai M dah dapat, kalau soalannya kat situ dia lalu kat titik 4.10, maksudnya dia ialah Y sama juga dengan negatif 1/2 X campur C. Kalau dia lalu dekat titik 4 dengan 10, gantikan X dengan 4, Y sama dengan 10 dan selesaikan untuk C. C sama dengan berapa? Dapat berapa sekarang? Berapa C? Negatif 12. Negatif 1/2 X campur, negatif ke positif? Campur 12, betul tak? Positif 12. Positif 12. Positif 12. Betul? Okey. So, hopefully semua orang buat lah ya. Kalau tak buat pun sekarang kita buat sama-sama. Dan tak rugi orang yang buat sama-sama yang ni yang buat yang langsung dia maths is not about reading. It's not about looking, maksudnya tengok, summarize. Bukan, dia mesti exercise, mesti cuba jawab. Okay, so now ni untuk F, what is the value for X and Y now? Jika yang ni ialah dia punya changes. Changes dia maksudnya daripada unsur yang ni ke unsur 3 dapat 5. Maksudnya apa nilai X tu bila X tolak nilai X yang ni? X tolak 3, nilai dia ialah 5. Apa nilai X tu? Dan lagi satu, apa pula nilai Y tu? Bila Y, dia tolak 3, betul? Bila Y tolak negatif 3 sama juga dengan 6. Apa nilai dia? Sorry, tak. Okey, jadi kat sini X sama juga dengan berapa? Apa nilai asal dia? 8 tolak 3, 5 kan macam tu kan? 8 lah ya? 8. Y yang ni nilai dia berapa? 6 tolak. Sama dengan berapa tu pun tak nampak. Yang Y Sama tu. dengan 6 kat sini 6. 3. Wah. 3 kan, 6 tolak 3 ialah 3. Okey,
Nampak tak? Ada orang dia dapat jawapan dia ni nilai Y yang baru ya 8 dengan 3. Ada jawapan dia dapat juga nilai dia ialah negatif 2 dengan 9. Betul tak? Ada orang tak dapat negatif 2 dengan negatif 9. It depend because when this is our B, kalau kita kata dia bergerak, dia tak cakap bergerak ke kanan ke kiri kan? Kalau kita kata dia bergerak ke kiri, mana satu condition yang sesuai. Kalau contoh dia bergerak ke kanan, akan dapat satu lagi titik yang baru kat sini. Yang ni titik. Akan ada dua possible answer, right? Apa aku tak faham lah yang F ni. F tu maksudnya dia kata koordinat ni perubahan koordinat dia sebanyak 5. Maksudnya daripada titik A, maksudnya yang ni titik B. Ni titik B. Maksudnya kita ada satu titik A. Okey, sekarang dia kata B tu nilai dia negatif 3, negatif 3 kan? Okey, lepas tu dia kata mula-mula maksudnya nilai A ni ada nilai XY. Okey, nilai X ni perubahan dia dengan 3 ni dia bergerak berapa banyak? Sebanyak 5 perubahan dia. Maksudnya dia daripada titik 3 ni nak pergi kepada nilai X tu sebanyak 5 pixel dia akan dapat X. Macam 5 koordinat dia bergerak, macam transformasi dia sebanyak 5 dia akan dapat titik X tu. So kita kena cari X tu berapa? Maksudnya something yang tolak dengan titik 3 yang dapat 5 tu. Betul tak? Itu sebab kita buat macam ni. So nilai X yang baru ialah 8. Nilai X yang baru, nilai X tu sebenarnya 8 untuk kes yang ni lah. Okey, lepas tu ini ialah titik yang negatif 3 yang dia bagi ni. So kita kena consider what is the value of Y dalam keadaan Y ni perubahan dia terhadap maksudnya jarak dia ialah sebanyak 6 macam tu. Changes dia. Particle change dia sebanyak 6. So what is the value of Y here? Dia bukan jarak lah, jarak kalau itu kena guna rumus jarak pula kan. Dia maksudnya particle change je. Maksudnya berapa yang unsur yang Y ni supaya apabila dia tolak 3 nilai dia ialah 6. Macam tu lah ni. Okey, boleh Sylvie? Boleh. Okay, now. Clear about coordinate number. Okay, now we move to the domain and range. Okay, dengar saya punya lecture tu domain range faham ke? Saya tak ajar sangat tu sebenarnya sebab saya nak tekankan kat dalam tutorial. Kamu tengok lecture saya dekat video tu faham ke domain dengan range? Pening sikit. Okay, so now Pening we sikit go to the maksudnya kita go one by one, lambat tetapi habis chapter ni hopefully domain dengan range dah kacang dalam tangan. Okay, so now for this number, domain dengan range masa SPM baca ke? Nak tanya dulu. Domain kodomain. Tak. Kalau maths mode tak. Oh, kalau maths mode tak, tapi function dalam maths right? Function. I mean function tu kan, tapi tak ada masalah. Okay, so now, first we have to clear what is the domain. If we have element like this, if we have A, lepas tu kita ada B, from A kita plotkan kepada unsur B, kan, betul tak? Okay, this will be our domain. Dan nilai yang kita plotkan dekat sini akan jadi kita punya range. Okay, now if we have this graph, ini kalau kita tengok unsur yang macam ni, relation yang macam ni. Dan kalau kita tengok graph juga ialah salah satu relation, right? Okay, so kalau mula kita tengok table dululah, table. Kalau kita ada table pun function kan kita boleh nyatakan dalam bentuk table juga, betul tak? Okay, now if we have table like this, kalau kita ada 1, 2, 4 dan dia dipetakan kepada Y,
5, 7, 9, 12. Okay, so now we know that our X here is domain and our Y here is our range. Okay, same like this. The first element is our domain and second element is our range. Okay, ni second element is our range. First ialah domain. Okay, now from the graph is also the representation of function, right? So now from the graph, if we have equation like this, kita ada equation ambil color lain. Okay, so now if we have equation like this, okay. Okay, kita ada graf yang macam ni dan graf yang ini dia diplotkan pada titik negatif 3 dan ini ialah 6 contoh. Okay, yang ini yang paling tinggi dia ialah 4. Okay, so now our domain is related to X just now. Semua X kan semua unsur yang pertama X. X is our domain and our range will be referring to the Y axis. Y axis ni ialah kita punya range. Okay, so now consider to this graph, what is our domain? Dia termasuk 6 dan paling kecil dia ialah 3. So our domain will be X. This nilai X ya, domain ni. Maksudnya nilai X apabila kita plotkan nilai X kita tu consider kawasan ni je. Maksudnya our X ialah negatif 3 sehingga 6 saja. So this is our domain. Okay, we don't have to write our domain is negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Yang tu salah. Kenapa saya kata salah? You have to remember that in between negative 3 until negative 2, there is a number also. So we have to consider negative 2.9999, negative 2.7, negative 2. Macam tu semua kita kena consider. But the simplest way to write is by using interval like this, right? Betul tak? Ini kita belajar hari tu kan? Betul tak? Or we can write the domain for this is from negative 3 until 6. Okay, so there is two ways to write the domain, which is by using this notation and this notation also. These two answer will be right. Okay, now for the range. Okay, for the range here, we know that our range here, we have to consider y-axis. Dan kita nampak yang diplotkan dekat situ y-axis dia ialah pada garis yang ni. Nampak tak? Maksudnya y-axis tu ialah dia dalam lingkungan daripada 0 ke berapa? 4 sahaja, betul tak? So that's the range here. Maksudnya range dia tengok dekat y-axis. Domain dia tengok dekat x-axis. Faham? Boleh Clear What is domain and range? Okay lah doktor sikit. Clear sikit lah. Clear je, confused sikit. Cuba nyatakan apa yang kamu tak faham tu. Kalau kat sini daripada graf tu boleh nampak tak? Graf tu kalau x value selang X ni ialah domain. Itu domain. Kalau kita ada table macam ni, X value tu juga domain lah, sama lah. Maksudnya X value tu kita punya domain. Okay, Y value tu ialah kita punya range. Macam tu juga yang ni. Kita plotkan dia di antara 0 sampai 4 saja. Kita tak ada negative value. So our range will be no negative value involved. Right? So doktor range dia positif je lah kiranya. Untuk case yang ni, positif sahaja. Boleh? Untuk case yang ni lah positif saja. Sebab kan kita punya graf tu, kita nampak yang atas ni je lah. Maksudnya kalau kita
kita ni kan kalau range ni maksudnya value dia bila x negatif 3, y sama juga dengan 0. X sama negatif 2, y sama juga dengan 1. Maksudnya semua plot tu yang nilai y dia between that range. Maksudnya di antara 0 sampai 4 je nilai dia. Maksudnya kalau dekat jadual ni maksudnya kamu akan nampak nilai dia antara maksudnya 3, 2, 1, 0. Tak ada pun negative value dekat nilai y ni. Macam tu. Okey, ada soalan tak nak tanya? Itu konsep domain apa, range tu apa. Dan lagi satu, domain tu ialah bila kita masuk contohnya equation macam ni, kita masukkan nilai x sama juga dengan 1, kita ada x sama juga dengan 1, kita boleh cari nilai y sama juga dengan berapa ni? 1, 2. Bila x sama juga dengan negatif 100, kita boleh cari y sama dengan berapa? Negatif 100 kuasa 2 maksudnya ialah 10,000 tambah 1, which is y ialah 10,001. Macam tu kan? Betul tak? Okey, jadi kita nampak tak kat sini? X sama juga dengan 1,000,000, contoh nilai y pun akan jadi nilai yang besar. Jadi kita nampak tak kat situ, our domain x ni boleh diplotkan di mana-mana. Yang paling kecil negatif 1,000,000 pun boleh. Maksudnya kita boleh katakan negatif dia punya value ialah from negative infinity until infinity. Boleh? Untuk yang ini. Boleh buat. Boleh. Boleh dapat? So for first question, the domain for that is from negative infinity until infinity. But what is the value for the range? For that particular question, range. Just now we said that our range will be, kalau kita ada x, lepas tu kita ada, kalau yang ni untuk nilai ni fx. Okay. Okay, what is the range for this? Range ialah nilai yang bawah ni. X atas ni ialah domain, right? So if we get, maksudnya kita nak nampak pattern maksudnya paling kecil range yang kita boleh dapat ialah apa? Contoh kita letak negatif 100 dekat sini. 1 tambah negatif 100 kuasa 2 dapat berapa? Dapat positive number, right? Nanti saya lihat. 10,000. Berapa? 10,000, right? 10,001 10,000 je buat. 10,000 je? Tambah 1 ni tak kat mana? Betul tak? Tadi saya buat 100. Kan? Okay. So sekarang yang nilai dia akan nampak besar. Cuba letak negatif 10 kat situ. Berapa nilai y dia? Kita nak nampak pattern sekarang. 100. 101, right? Nampak tak nilai dia daripada nilai yang besar dia terus decrease, betul tak? Ni dia decrease, betul tak? Okey, cuba letak kosong. So 1 tambah kosong kuasa 2 berapa? 1, right? 1. Okey, dia turun lagi sebanyak 1. Cuba cari 10. Nilai 10. Sebab kita tahu ni graf kuadratik. It can be reach one minimum point. Dia akan pergi one minimum point. When we put 10 here, it get 101 back, right? Satu-satu. Nampak tak nilai dia naik? Okay, dan kalau kita tahu logically when we put 100 dia akan terus naik, betul? So the minimum point is 1, right? 1. Okay, so the domain for this, the range for this equation, just now I said that the range we're referring to the y value, right? So the range for this range dia ialah from it's include 1 until infinity.
Kalau yang ni domain dia tadi boleh, domain dia kat X ni kan boleh apa-apa nombor yang lebih kecil dan apa-apa nombor yang lebih besar, which is domain dia ialah yang ni kan, betul tak? Yang ni. Okay, range dia ialah yang ini. Okay, kalau ada orang dia pandai tulis yang transformation of graph just now, transformation of graph, dia tahu X kuasa 2 nilai dia macam ni, betul? Bila X ada tambah 1 ke atas ni, dia kata okay ni transformasi pergi ke atas, okay dia akan bergerak 1 ke atas. Okay, bila dia bergerak 1 ke atas, yang ni nilai dia 1 dan dia tahu bahawa nilai range dia, nilai X dia kat sini kan X akan jadi apa-apa nombor sebab dia akan sentiasa bergerak lebih besar, yang ini pun akan sentiasa besar, betul tak? Tetapi untuk nilai Y, just now I said that Y is range, right? So he know that the Y here from 1 dan terus meningkat ke atas kan? Value ni, Y dia akan terus meningkat ke atas. So that the range is from 1 until infinity. So I teach you many way because I don't want your mind stick to one concept only. Kita kena tahu the basic concept of domain, basic concept of range. Okay, so kita belajar sebanyak ilmu kan, sebab kita kalau orang tanya domain, orang bagi graph kita dah dapat, orang bagi equation kita dapat value, orang bagi table kita tahu value. Macam tu. We have to cover all the fundamental concept of domain and range. Okay. So can I move to, okay, yang ni kita dah dapat dah jawapan dia. Domain dia negative infinity, range dia ialah 1 ke infinity. Okay. Okay, saya nak bracket dia macam biasa je kan? Bracket dia ialah macam hari tu yang kita belajar lah. Kalau is include 1, have to put close bracket. Kalau infinity, always be the open bracket. Ni petak ni Ni kena consider, ini kena tengok balik week 1 punya nota. Macam mana nak buat bracket? Itu sebab kalau week 1 hari tu patutnya dah clear. Okay, boleh Okay, so now ini clear A dah dapat jawapan. Okay, my another question will be when we have Y sama juga dengan 5X tambah 2. What will be the answer? I want you to answer the domain range. Kita cover domain dulu. Nak tahu domain dia berapa. Ni 5X campur 2. Nilai domain dia apa? Maksudnya kita cari nilai X tu, dia boleh diplotkan dekat semua keadaan ke tidak? Betul tak? Dia boleh dapat jawapan Y untuk semua table dekat X ke tidak? Macam tu. Dia define pada semua keadaan ke tidak? Domain. That's the concept of domain. Maksudnya bila kita ada graph, bila kita masukkan nilai X ni, dapat nilai Y, boleh plot tak? Okay, kalau nilai yang paling kecil pun boleh plot, nilai yang paling besar pun boleh plot, so that we can conclude that negative infinity and infinity is its domain. Faham? Untuk case ni betul tak? Letakkan negatif 1 juta pun kita still dapat nilai Y, betul? Betul Puan. So we can conclude from this situation, the answer for domain is negative infinity. So other than this, okay, ada example, for example Y sama juga dengan 2X per 3 tolak 2. For this equation, what is the domain? Can we plot it anywhere throughout the graph? Yes. So we can simply conclude that our X domain here is negative infinity to infinity. So no need to think anymore. Kan? Nampak tak? Kita dah tahu dah konsep domain tu. Boleh? Siapa ada masalah? Dekat sini. Soalan yang macam ni lah. Soalan dia usually yang macam ni, yang linear punya equation. For example, Y sama juga dengan X linear polinomial lah. X kuasa 3 campur 6, which is macam ni lah.
Maksudnya y sama juga dengan 2x campur 5 per 7. Okey, soalan-soalan yang macam ni. Okey, y sama juga dengan x kuasa 2 per 3 tolak 7. Contoh, soalan-soalan macam ni yang kita tahu bahawa nilai x can be any number from negative infinity to infinity and it will be plotted anywhere in our graph. So our final answer for the domain is from negative infinity until infinity. So clear this situation? Okay. So in this Okay. situation, doktor dia guna sebab X tu kita tak tahu nombor apa, so dia punya possibilities maybe from negative infinity until infinity, is that right? Yes, that's right. The possible answer for X. Okay, thank you, doktor. Betul? Pandai? Conclude like that. Okay, so now if we have equation like this, y sama juga 1 per x. There is constraint for the value of x now. X tu ada satu nilai yang dia tak boleh jadi supaya dia tak boleh plot pada satu titik kat sini. Dia dah ada constraint dekat situ. Maksudnya x tu tak boleh sama dengan berapa. Ni nak cari domain. Bila x tu dia dekat bawah di denominator, dia ada problem. Maksudnya x tu tak boleh berapa sebab kita nak tahu satu nilai yang supaya dia boleh diplotkan. Contohnya Dia tak boleh kosong. Betul. Dia tak boleh sama dengan kosong. Kenapa dia tak boleh sama dengan kosong? Bila 1/0 it will be infinite number, right? Satu nombor yang tak terhingga sebenarnya. Kalau kita draw a graph yang ni, dia akan pergi ke kosong, dekat kosong tu dia akan terus naik tapi dia tak cecah dekat kosong. Anggapkan dia tak lah, maksudnya dia akan, kalau graf ni sebenarnya kalau kita lukis dia punya graf, dia akan terus naik ke atas tanpa cecah dekat kosong punya nilai kosong ni. Okay, maksudnya kita tak tahu infinite number of that. Okay, so now the domain for that will be this condition. The domain will be x is not equal to 0. Just this. Boleh terima? Maksudnya x can be any number except 0. Or if you want to write like this, union tak termasuk ni kosong infinity. Maksudnya yang ni semua nombor kecuali kosong. Kalau kita draw number line system dekat sini kosong. Okey, dia ialah semua x tu ialah semua nombor yang paling besar dan yang kecil kecuali dekat kosong ni dia tak diplotkan dekat sini. Tak diplotkan, dia kosong kan macam tu dia punya tu tak ada yang fill kita tak fill, dia tak termasuk kosong. Faham? Oh, you can write it as this only also true. Okay, if we have question like this, saya buat banyak contoh kejap ya. Y sama juga dengan 1/x plus 2. What is the domain for this? Ni semua yang ada pecahan. Yang bawah pecahan tu ada x. Yang atas ni tak kisahlah. Kalau dia ada x tambah 5 pun tak apa. Tapi the constraint come from this situation. Kita only consider yang bawah tu. Sebab atas ni apa-apa nilai x, dia boleh ada nilai. Dia tak ada constraint. It can be the equation will be defined. Okay, but here for this, okay, pada nilai berapa yang x tu dia bawah tu, dia tak ada nilai. Dan dia x tu tak sama dengan negatif 2. Okay, so for x is not equal to negative 2. Okay, true. Okay, or okay, so kalau kita ada y sama juga dengan x kuasa 2 bahagi dengan 2x per 5 tolak 3. What is the value for this domain? This domain akan jadi berapa? Maksudnya? Okay, so kita tahu bahawa nilai yang bawah ni tak boleh kosong, betul?
So jadi kita kena selesaikanlah 2x per 5 tolak 3 tak boleh sama dengan kosong. To get this to be defined. Okay, now solve this equation, it get what? Mula-mula kalau macam ni, jadi 2x per 5 tak boleh sama dengan 3. So 3 pindah sebelah kan? So here, x tak boleh sama dengan berapa tu? 3 kali 5, 15 per 2, right? Betul tu? Betul-betul. So, we know that for this question, this is the domain. Apa yang kita boleh simpulkan dekat sini ialah apa-apa soalan yang ada denominator, yang bawah ni ada unknown, contohnya x, tak kisahlah berapa belakang ni tolak berapa ke, tambah berapa ke, pecahan berapa ke, tapi yang dalam ni semua tak boleh sama dengan kosong. So solve this equation, then we get x tak boleh sama dengan berapa. That's the domain for this equation, this pattern of equation. Okay, that's the conclusion for this pattern. Boleh? Okay, so another pattern yang ada constraint ialah bila kita tengok domain dia ialah ni, punca kuasa y sama juga punca kuasa x. So kita tahu bila kita ada ni, our domain x kalau kita masukkan nilai x, kalau kita ada y sama juga dengan punca x. Kalau kita ada table, okay? X dengan Y. Okay, here. If our X ialah negatif 5, boleh dapat nilai tak? Punca kuasa. Tak. Tak boleh kan? Okay, so if it is negative 1 also, it can be solved, right? Yes. Dia tak boleh, okay. So if it is 0, then it can be ada nilai kan, which is 0 also, right? Then So dia x sama dengan kosong sampai infinity. So here we can conclude that unsur yang dalam square root ni must be greater or equal to 0. Faham? Contoh kalau kita ada soalan macam ni, y sama juga dengan punca kuasa x tolak 2. What is the domain for this? Apply this concept. Not less than 0. Wait. Is it? Maksudnya kesemua ni, ambil semua nilai, buatkan dia lebih besar sama dengan kosong. Jadi nilai x tu akan jadi lebih besar sama juga dengan 2. Right? Kan? Maksudnya nilai x ni kita kena masukkan dia nilai 2 tolak 2 kosong. Lepas tu 2.5 tolak 2 akan ada nilai, betul. If we go maksudnya less than 2, maksudnya kalau 2 yang ni 1 tolak 2 akan dapat negative number. So it undefined for this situation, right? So it's not the domain for that. So we have to consider it's greater or equal to 2 only for this situation. For example, this. Okay, kita ambil lagi satu contoh. Contohnya kat sini kita ambil lagi satu yang square root ni. Maksudnya kita ambil y sama juga dengan x tambah 3/2 square root.
So what is the domain for this? Siapa dapat? Apply this concept. So consider all these square root punya term yang dalam tu. Jadi kan dia lebih besar sama dengan kosong. Jadi X tambah 3/2 lebih besar sama dengan kosong. So X is always greater and equal to -3/2. So this is the domain. Domain dia ialah daripada, ataupun kita boleh tulis dia daripada -3/2 ke infinity. Sentiasa lebih besar daripada 3/2 ke infinity. That's the domain for this. And this answer also can. Okay. Maksudnya sekarang apa yang kita boleh simpulkan untuk domain unsur-unsur yang macam ni, dia boleh pada infinity sampai infinity, tetapi bila ada equation yang ada pecahan bawah ni ada unknown X, tolak ke tambah ke apa-apa, dia mesti tak sama dengan kosong. Dan lagi satu, when it's come to the square root, dia mesti sentiasa lebih besar, unsur yang dalam square root ni mesti sentiasa lebih besar sama dengan kosong. These two situation only. Other than these two situation, yang tak ada benda ni, dia sentiasa lebih daripada negative infinity sampai infinity untuk domain. Okay, boleh boleh ni. Boleh tahu, boleh faham. So, for this, okay, untuk range just now. Okay, kalau lagi satu, untuk range, yang ni, kalau untuk yang pertama tadi saya ajar guna table dengan guna graph kan. Tapi kalau yang ni sebenarnya, kalau kita dah faham dia punya equation, kalau kita ada equation macam ni, fx 1 tambah y sama juga 1 campur x kuasa 2, kita boleh cari dia punya range by using, selesaikan equation ni dengan letak x sebagai perkara rumus. Dia akan jadi y tolak 1 punca kuasa. So sekarang, what is the value of y here? Same as we find the domain just now, which is the value of y here, which is y tolak 1 sentiasa lebih besar sama dengan kosong, and y is always greater and equal to 1. Okay, this is the value for range y ni range kan? Okay, solve it by using this macam ni juga. Maksudnya macam kita cari domain tadi. Okay, so this is the range for equation A. Beside we use the table and we use the plot graph just now. Okay, now for question B, kalau yang dah faham, B tu dia punya domain akan dapat berapa? Dia ada nombor pecahan, bawah pecahan tu ada unknown, dan unknown tu ada pula square root dalam tu. So how can we get the domain there? Kita tahu domain yang ada pecahan macam ni dia tak boleh sama dengan kosong kan? Jadi T tu tak boleh sama dengan kosong. Dan lagi satu, T tu, okay, maksudnya T tu tak boleh sama dengan kosong. Kenapa? Sebab dia yang ni kan, dia ada pecahan kat sini. Dan lagi satu, T tu sentiasa lebih besar sama dengan kosong. So apa domain yang kita boleh rumuskan untuk keadaan B ni? Domain dia sama dengan berapa? Dia lebih dari kosong. Dia lebih dari kosong. Kosong tak, maksudnya we have to put T is greater than 0, is not equal to 0, right? Yes. Sebab bila dia equal to 0 dekat condition ni dia tak mematuhi, betul kan? Dia tak boleh sama dengan kosong, betul tak? Dan bila yang dia pecahan tu, dia boleh consider kosong, tapi keadaan ni kita tak boleh consider kosong. So it is, ada orang dia bagi, ada tak yang buat jawapan dia from 1 until infinity. Maksudnya dia kata T tu daripada 1 ke infinity. Jawapan ni benar tapi dia tak tepat. Kenapa?
here we have to consider if t is 0.9 is also less than 1, right? So yang selang ni tak betul. Maksudnya t tu boleh jadi 0.1, 0.2, 0.3 yang less than 1. Okay, so yang ni bukan dia punya domain. Boleh? So how can we get this range? Berapa range dia? Siapa dapat? Macam mana dapat range? Range tu value of y, right? So how can we get range? So t tu, kita tahu t tu ialah daripada kosong tadi kan, dia tak termasuk kosong. Contohnya 0.1. Berapakah nilai ft yang kita dapat? Okay, so kalau kita masukkan 0.1, 1 per 0.1 punca kuasa, nilai dia berapa? Maksudnya dia akan dapat satu nilai yang ni 1 per 1, dia akan dapat satu nilai yang tinggi, maksudnya ini ialah satu nilai yang tinggi dan dia akan pergi ke satu nilai yang menghampiri kosong. Which is this is the range dia. Kamu akan nampak dia punya pattern dekat dia punya table ni. Okay, so daripada situ kita boleh simpulkan the range ialah daripada which is from, bukan terbalik saya punya simbol. From 0 until infinity. Okay, this is the range. Okay, so now for question C. What is the domain for this? Domain. Macam ni kita nak tahu domain untuk yang ni. Yang ni dia ada dalam punca kuasa. Dan kita tahu dalam punca kuasa ni dia tak boleh negatif. Right. So we have to solve this equation. When we solve the equation, we get 4 minus z squared is greater or equal to 0. So berapakah nilai z ni? So kalau kita letak contoh kalau orang tu dia buat kaedah cuba jaya, kalau dia ada satu graph, satu table, kat sini z, okay, kat sini nilai y dia. Okay, kalau kita letak nilai z kita 3, boleh cari jawapan tak? 4 tolak 9 kalau 3. So kita tak dapat jawapan, betul tak? Tetapi bila kita letak okay, ni negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 kan 9. 4 tolak 9. Kita tak dapat nilai sebab tolak 9 tu akan dapat negative number. So square root of negative number is undefined. So kat sini kalau kita letak negative 2, it can get 0. Right. So dia boleh, x dia boleh jadi negative 2 dan dia boleh juga negative 1. Sebab bila dia 1, 4 tolak 1 ialah 3 kan? Okay. Ini kalau try and error kalau orang tu cuba. Okay, kalau dia cuba kosong pun still boleh dapat jawapan. Betul tak? Sampailah kalau dia cuba 2. Betul tak? 2 akan dapat 4 tolak 4 akan dapat kosong. So value dia between this range je. So we know that it is from negative 2 until 2 only the domain for this. Because it defined when z value is negative 2 until 2 only. And this is the domain. And for the range kita dah ada table macam ni. So kita nampak dekat situ. Range dia ialah bila dia negatif 1, 4 tolak 1 ialah 3. So the range, tetapi 4 tolak 1 ialah 3. Punca kuasa 3 ialah punca kuasa. Dia akan dapat satu nilai yang less than 2, right? Nilai yang paling besar ialah when 0 is 4 and square root of 4 is 2. Yang paling besar dia ialah 2 nilai dia. Okay, nilai paling besar ialah 2. So sekarang dia punya range daripada table yang kamu plotkan ni, range dia ialah from
Yang paling kecil ialah nilai kosong yang dapat daripada 2 dengan negatif 2. Dan yang paling besar ialah 2. Termasuk 2. So this is the domain and this is the range for this. Okay, so we move to the question number 5 which is graph. Okay, soalan graph ialah soalan yang kamu jangan tinggalkan. Kenapa? Soalan graph paling senang. Kenapa? Sebab bila kita ada equation macam ni, just buat table, plotkan X dengan Fx. Okay. Kalau X tu boleh jadi apa-apa nombor, sila buat dalam skala contohnya negatif 10, negatif 5, 0, 5 sehingga 10. Okay, so carilah satu titik yang berapa nilai yang bawah ni. So then plotkan, bila plotkan dapat satu nilai. Contohnya macam ni, 5 tolak 2x. Bila kita plotkan menggunakan nilai ni, kita boleh dapat value ini ialah berapa dia punya graph. Graph dia akan dapat graph macam ni, betul tak? So bila kita dapat graph macam ni, kita tahu graph ni dia tak akan berhenti dekat mana-mana nilai x. Dia akan terus turun ke bawah dan dia naik ke atas dan dia meliputi nilai x daripada negative infinity until infinity. So terjawablah domain dia ialah yang ini dan graph tu ialah yang ini. Kita sketch. Okay. So now for B, macam mana pula nak dapatkan B? Kita tahu B tu ialah kuadratik. Kuadratik dekat situ graf yang macam gunung tu kan. Whether it is gunung terbalik atau gunung yang betul. Macam tu kan, betul tak? So now, how can we draw this? Kalau memang betul-betul tak ada idea, please do this table then find the fx punya solution then plot the graph. Okay, so if we do the table then we can plot the graph like this. Okay, we know that from this graph, our x will be any number from negative infinity until infinity. So this is the answer for B. Then for C, how can we get this? Okay, so macam tadi kalau kita tahu dah konsep domain, dia dah tahu, so dia tak payah nak tulis yang equation panjang-panjang ni sebab dia tahu bahawa square root of negative x ni dia akan ada nilai bila negative x ni must be greater and equal to 0. So we know here our graph will be from x less and equal to 0 only. Maksudnya dia ada di bahagian sebelah sini je, sebelah sini tak ada value sebab nampak tak, this is the domain for question C. Okay, so when we plot this, we know that our x and gx value is only consider from negative 100 contohnya, lepas tu 10, negatif 10 sehingga kosong saja. Okay. Yang selain tu dia tak ada. Okey, maksudnya dia akan dapat graf yang macam ni. Kalau kamu cari nilai-nilai ni semua dan kamu plotkan, dia akan dapat satu nilai. Dia akan dapat satu nilai yang macam ni. Okey, just now we said that it only consider x negatif macam tu kan. Okey, dia akan dapat macam tu. Okey, so now we know that it is x is less and equal to 0, the domain, and this is the graph for this. And for D, how can we draw the graph for D? What is the value? Siapa dah dapat graph D? Macam mana nak dapat? Okay, kalau kita tak ada idea, memang back to the concept of to draw graph, which is draw a table first, which is our T here. Contohnya negatif 10. What is the value of Ft? Ft, when it is negative 10, our Ft will be negative 10 divided by 10, which is negative 1. And it is negative 1 divided by 1, which is negative 1 also.
and when it is 0 is undefined because anything divided by 0 is undefined, right? Okay, now when it is 1, it become 1, and when it is 10, it become 1 also, and if it's 100, it's become 1 also. So we can draw the graph for this equation. It is not include 0 and goes to positive infinity for x, and it is not equal to 0 and it goes to negative infinity for the negative x. Okay, so we know that this domain is x is not include 0, or we can conclude it as negative infinity until 0 union 0 until infinity. Mana-mana pun betul. So until this, is there any question atau saya cakap seorang-seorang? Memang saya cakap seorang-seorang lah pun daripada tadi kan? Okey, tak ada soalan. Faham ya? Faham Puan? Okay, so for this tutorial, actually I will cover until this only. For the fungsi gubahan, lepas tu for the lecture 1 additional note for lecture 1 yang macam ni, yang banyak ni. Okay, please do it and we discuss this for next tutorial. And for this coming Thursday, there is no lecture because of public holiday. Boleh? Boleh. But in the ULearn, I'll put week 3 punya not same as previous week sebab saya nak bagi kamu nampak konsep domain minggu ni. Memang sebenarnya saya punya tutorial I want you to master about domain and range. So after this soalan yang macam mana pun kamu dah boleh jawab dah pasal domain dengan range. Okay, so yang fungsi gubahan dekat soalan yang ni sila buat, lepas tu inverse function pun sila buat, kita discuss for next tutorial and we go through for this lecture also. And this I will not go through one by one, but I want you to give me where is the question that you stuck, or where is there any question regarding this additional note ni. Boleh tanya. Saya tak pergi go through one by one. Tapi kalau tak ada soalan untuk yang soal additional note ni, I will not discuss with you. But hopefully maksudnya saya punya harapan ialah kamu buat yang ni sampai habis. Sebab if you cover this until the end of this exercise, so you master enough the function and graph punya topik. So no need extra exercise, just go through this towards maksudnya masa midterm saya tengok balik exercise yang ni je. Sebab ni dah banyak, dah cukup dah saya rasa. Okay, untuk function and graph first lecture yang hari tu. Okay, so any question? Okay, setakat ni UTM. Nanti boleh tak kalau macam upload dia punya jawapan tu? Tak boleh. Jawapan dia tengok saya punya recorded tutorial. Okay. Kena buat. Baik. Kalau dah buat, kalau memang nak tahu dia punya jawapan. Yang soalan yang apa tu yang lagi satu tu kan, tu dekat extra note lah. Yang dekat yang minggu ni punya tutorial 3 contoh I'm stop sharing this. Okay, show you my ULearn. Okay, so from my ULearn here, this is yang extra tadi tu ialah extra on tutorial 1 tu.
Yang ni. Extra on tutorial 1. So kalau kamu klik situ kamu boleh nampak lah nota PDF yang ni lah. Belakang sekali pada nota ni dia ada banyak exercise. Yang ni lah yang saya cakap tu. Okay. So these two thing yang kamu kena selesaikan untuk next week lah. Yang ni kan tutorial 1 tu. Okay, so see you next week. Okay, semoga sukses. Okay. So this is the 3rd week, right? Yes. Yes. So the following week is 4th week. So I'll be do your quiz 1 will be on the 5th week, which is the lecture. This lecture topic is about this lecture, which is function and graph lecture 1, which is this tutorial, and we will cover in the quiz 1, 5th week. Okay. Week Fifth yang week. kelima 5th week ya. Week 5th. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Salah. Thank you. Thank you.